Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shaw. So, hari tu kita dah belajar pasal, bukan belajar, kita dah belajar habis dah pasal persamaan garis lurus. Jadi, minggu lepas saya dah buat soalan SPM 2015 sampai 2019 ni bagi kertas 1. So, hari ni kita nak sambung buat kertas 2 iaitu 5 soalan dari tahun 2015 sampai 2019. Jadi, soalan ni saya dah hantar dekat Telegram group. Jadi, siapa yang dah try, you guys boleh check apa yang betul, apa yang salah. Kalau tak faham yang salah tu boleh tanya balik. So, sebab tu saya buat live. So, guys juga boleh tanya masa live ni kalau tak faham. Alright. So, now saya start dengan soalan nombor 1. Okay, ni. Tahun 2015. Jadi soalan ni cakap, okay, make sure setiap kali kamu membaca soalan, sila tanda apa maklumat yang diberikan. So kat sini dia cakap, dalam rajah 6, PQR adalah sebuah segitiga. PQR, okay, dilukis pada suatu satah chartis. Alright. And then nampak tak ni lambang yang anak panah ni, yang ni? Ini maksudnya adalah selari. So saya tanda siap-siap yang mana selari. Jadi bila selari, saya tahu M ni akan sama dengan M ni lah. M1, M2. So diorang ni sama lah. And then dia kata cari persamaan garis lurus SR. So dia nak suruh kita cari persamaan garis lurus SR. Bila persamaan garis lurus, terus tulis Y sama dengan MX tambah C. Jadi motif kita nak cari M dengan C. So M ni kita boleh dapat dari persamaan and then susun balik. Ataupun dari yang selari, kita tengok titik ada 2. So kat sini titik dia ada 1. So kita tak boleh dapat direct dia punya kecurunan dekat sini. Jadi kita kena cari kecurunan dekat sini lah. M tu kecurunan lah. So M kat sini sama dengan M kat sini. Jadi saya cari dulu M dekat sini. Okay. So untuk soalan A, saya buat jalan kiri atas ni. M bersamaan, titik dia adalah 2 ni. Kita ambil negatif 2 dengan 4 negatif 6. Saya buat yang ni yang kedua, ni yang pertama lah. So saya tolak negatif 6 tolak negatif 2 per 4 tolak negatif 2. So ni ikut formula sahaja, iaitu formula untuk M. Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. So saya masukkan sahaja. Jadi kat sini dapat negatif 6 tambah 2 dapat negatif 4 per 4 tolak-tolak jadi tambah 4 tambah 2 6. So kalau you nak confirmkan lagi, tekan je calculator. So dapat kat sini permudahkan dapat negatif 2 per 3. So once you dah dapat M, you dah settle bahagian sini. Y sama dengan 2 per negatif 2 per 3 negatif 2 per 3 X. And then now kita nak cari C. So macam mana nak cari C? Kita ambil satu titik yang berada di atas garisan yang kita nak cari. Jangan ambil dekat sini sebab kita bukan nak cari persamaan yang ni. Kita nak cari persamaan yang SR ni. So kita ambil titik yang berada di atas SR iaitu R. So kita dapat kat sini 63. Jadi saya hanya gantikan nilai X dengan Y, iaitu ni X, ni Y. So Y dia adalah 3 sama dengan negatif 2 per 3. X dia 6 tambah C. And then yang ni lebih kepada algebra lah. So saya pemudahkan ni, jadi ni 2. So 3 sama dengan negatif 4 tambah C. C sama dengan 3 tambah 4 dapat 7. So once saya dah dapat M dengan C, saya dah dapat persamaan tu lah, iaitu Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 7. Ini jawapan untuk A. So kita dapat persamaan garis lurus SR. Lepas tu B. Soalan tanya, cari pintasan X bagi garis lurus SR. So ingat, bila pintasan mesti salah satu akan kosong. Sama ada X ataupun Y. Jadi dekat sini, bila pintasan X, dia akan ada nilai dekat X. Koordinat X akan ada nilai. Koordinat Y akan jadi kosong. Ni memang konsep pintasan.
Jadi kita dah ada persamaan SR. Kita masukkan je lah titik X kosong ni dalam persamaan A tadi. So untuk B ni kita dah ada persamaan Y sama dengan negatif 2/3X tambah 7. So persamaan SR. So saya gantikan X dengan kosong. So Y ni kosong sama dengan negatif 2/3X tambah 7. So ni lebih kepada algebra lah. Again algebra saya buat cepat sebab ni lebih kepada algebra. Saya gerakkan ni ke kiri. So dapat macam ni. So X sama dengan 7 darab dengan 3/2 lah. So ni tekan kalkulator, you akan dapat 21/2. 7/3 21/2. Kalau you nak buat dalam perpuluhan pun boleh sahaja. Okay? So kalau perpuluhan you akan dapat 10.5 kalau tak salah. Sekejap saya double check. Yes, ataupun you boleh letak 10.5. Betul juga, dua-dua betul. Okay, so ini adalah untuk soalan yang pertama SPM 2015. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, saya proceed InsyaAllah okay kot. Alright, and then next, soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia kata rajak 6 menunjukkan dua garis selari AOB dan CPD. So ingat bila selari, saya tanda je selari ni. Yang ni dengan yang ni. So bila selari, kecurunan yang CPD ni adalah sama dengan kecurunan AOB. Dia orang sama. Alright. So ni sama. And then dia kata lagi pada suatu satu chartis cari persamaan garis lurus CPD. Maksudnya saya nak cari yang ni. CPD. So first saya tengok ada tak dua titik. So kat sini tak ada dua titik. Maksudnya mesti saya kena refer yang satu lagi ni lah untuk cari M dia. Untuk cari persamaan garis lurus macam tadi tulis terus. Y sama dengan MX tambah C. So motif kita nak cari M dengan C. So kena cari M dulu. So M tak boleh dapat kat sini. Since kita tak ada dua titik yang dekat garisan CPD ni. Kita carilah dekat AOB ni. So A ni kita dah ada satu titik. O ni adalah kosong-kosong. So ada dua titik lah dekat sini. Jadi saya boleh cari titik untuk kecurunan untuk AOB ni. So saya cari M bersamaan. Saya akan guna titik negatif 21 dengan kosong-kosong lah. So saya buat yang ni kedua, ni pertama lah. So saya tolak 1 tolak kosong per negatif 2 tolak kosong. So dapat kat sini 1 per negatif 2. Which is negatif 1/2 lah. Kalau permudahkan. Okay. So once saya dah dapat M, saya salin balik dekat yang persamaan ni. Iaitu saya dah dapat M. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah C. Jadi bila nak cari C, sama macam tadi, kita kena ambil titik yang berada di garisan yang kita nak cari. So yang kita nak cari adalah garisan yang ni, yang CPD ni. So untuk garisan CPD ni, kita ada satu titik berada di atas dia, iaitu 46. Jadi saya akan ganti titik 46 ni. So 46 ni, X dia 4, Y dia 6. So Y sama dengan 6, sama dengan negatif 1/2, 4 tambah C. Macam mana dapat kosong-kosong tu? Oh Ain, sebab dia kata ni AOB. O ni memang kosong-kosong. Automatik sebab dia origin, asalan. So dia memang kosong-kosong. Okay, ada lagi tak soalan? Okay, dah tak ada Kalau ada tanya dia, nanti saya jawab. And then dari sini saya permudahkan 2, 4, 2. Okay, Ain. Good. Faham now. Okay, 6 sama dengan negatif 2 tambah C. So, 6 tambah 2, 8 lah sama dengan C. Jadi, saya dapatlah persamaan since saya dah dapat C. So, Y sama dengan negatif 1/2X tambah 8. So, ini jawapan dia untuk A. Dia senang je tau. C ni you nak cari, you tengok je. Atas garisan ni, apa titik yang ada atas garisan yang kita nak cari tu. So, masukkan je. Konsep C tu. Alright. So, settle untuk A. And then untuk B.
pintasan X. So soalan memang selalunya pintasan X. So pintasan X macam tadi, salah satu mesti kosong. So yang satu ada nilai, satu akan kosong. So bila pintasan X, maksudnya X ada nilai, Y dia kosong. Macam tu. So ni adalah titik dia. And kita dah ada garis lurus PQ. Garis lurus PQ yang ni, kita tak ada lagi garis lurus PQ yang ni. Tapi kita tahu P ni berada di atas garisan, iaitu dia dah berada di atas garisan CPD. So P ni dia berada di atas paksi X. So bila berada di atas paksi X, maksudnya di pintasan X, dia X kosong kat situ. So dengan kata lain, sebenarnya kita cari dulu X kosong ni. Lepas tu untuk cari pintasan dia PQ ni, samalah dengan CPD sebab dia orang sama-sama P. So sebenarnya dia nak cari pintasan X bagi CPD ataupun cari pintasan X dengan bagi garisan QP. So dia sama je sebenarnya. So kat sini dengan kata lain, saya guna persamaan yang sama A ni. Y sama dengan negatif 1/2X tambah 8. Cari pintasan X, iaitu ganti X kosong. So X kosong saya akan dapat O sama dengan negatif 1/2X tambah 8. And then yang ni lebih kepada selesaikan algebra lah. So 1/2x equal to 8. Jadi x equal to 16. Jadi saya tahu dekat sini adalah 16. 16 kosong lah dia punya koordinat untuk P tu. Since dia tanya pintasan x, jadi saya boleh jawab pintasan x bagi PQ adalah x sama dengan 16. Ni, pintasan X dia 16. So, kalau kamu nak buat conclusion pun boleh saja tulis pintasan X bagi garis lurus PQ adalah 16. Pun betul. Okay? So, ini adalah jawapan untuk SPM 2016. And then next, kalau saya terlepas soalan ke apa, cakap kadang-kadang saya tak perasan terlepas soalan. Okay, and then next, nombor 3. Alright. So ni dia kata Raja 4 menunjukkan segi 4 selari. So segi 4 selari kamu kena tahu property dia, iaitu sifat dia. 4 selari ni, segi 4 selari, kiri kanan akan selari, lepas tu atas bawah pun selari. Dia macam tu. Macam tu. Alright. So pada suatu sata chartis yang mewakili kedudukan rumah Ridwan, klinik, sekolah dan kedai. Okey, so ada 4 kedudukan. And then dia kata diberi bahawa skala ialah 1 unit 1 kilometer. Alright. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Ridwan dan sekolah. Maksudnya dia nak cari jarak di antara rumah Ridwan dengan sekolah kat sini lah. So dia nak tahu jarak dari sini sampai sini. Sini sampai sini. Senang lah. So kat sini kita just sini sampai kosong ni saya tahu dah 3. So saya kena cari sini pula. So kena cari X intercept yang rumah Ridwan ni berapa koordinat dia. So saya tahulah jarak dia sampai kosong tu berapa. So kat sini saya akan tengok untuk cari pintasan X, kita akan ganti dengan X kosong. Jangan lupa bila kita nak cari untuk pintasan X, kita akan ganti X kosong. So saya dah ada persamaan. Soalan dah bagi persamaan yang ni untuk garisan ni. Saya boleh guna garisan ni sebab Ridwan ni dia berada di atas garisan ni. So saya bolehlah guna persamaan tu. So saya masukkan kat sini 2y sama dengan 3x tambah 15. Saya masukkan titik x kosong ni. So x kosong adalah dekat y. 2 kosong sama dengan 3x tambah 15. So, kosong sama dengan 3x tambah 15. So, ni 3x sama dengan negatif 15. So, x sama dengan negatif 15 bahagi 3. Dapat negatif 5. Jadi, saya dapat dekat Ridwan punya koordinat ni adalah Ridwan punya negatif 5, kosong. Dengan kata lain, jarak dia dari kosong sini sampai sini adalah 5 lah. Sebab negatif 5 kan. So, jarak dia 5. Kat sini pula 3. So, jarak dia adalah 5 campur 8. 5 campur 8 pula.
Sorry, 5 campur 3. Astaghfirullahaladzim. So, dapat 8. Ini adalah untuk jawapan A. Jawapan dia 8. Ataupun kalau kamu nak ambil 3, kalau nak tahu jarak, you boleh ambil yang maksimum tolak dengan minimum. Iaitu 3 tolak -5, you still akan dapat 8. Okay. And then B. A settle. B dia kata cari persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus yang mana? Ni confirm kena cari Y equal to MX plus C lah sebab persamaan garis lurus yang menghubungkan sekolah ke klinik. So, saya tanda dulu kat mana dia nak suruh cari ni. Sekolah ke klinik. Sekolah ke klinik. Mana sekolah, mana klinik ni. Okey, so motif kita sekarang, kita nak cari Y equal to MX plus C yang ni. Tulis je macam tu. So first saya tahu kita nak cari M, lepas tu baru boleh cari C. Macam tu. So M ni adalah selari dengan yang kiri ni, kanan kiri sebab dia orang selari. M ni sama dengan M yang ni. So untuk klinik ni kita tak ada 2 titik untuk cari direct. Jadi kita kena tengok yang sebelah lagi, iaitu dia dah bagi persamaan. So untuk persamaan ni kita boleh susun balik supaya kita dapat M, iaitu kita kena susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Alright. So ni untuk yang garis ni, 2Y sama dengan 3X tambah 15. Saya nak susun jadi Y sorang-sorang kat depan. Jadi saya bahagi dengan 2. Semua kena bahagi 2. You tak boleh bahagi 1 je kat sini. You kena bahagi semua. So once you bahagi 2, semua pun kena bahagi 2. So saya dapat kat sini boleh cut. Tinggallah Y. Y sama dengan 3/2X tambah 15/2. Ni kan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Untuk garisan ni garisan Ridwan ke kedai. Alright. So M dia sama. M dia 3/2 kat sini. Jadi M untuk yang dari sekolah ke klinik pun adalah 3/2 sebab dia orang sama. Okay. So once I dah ada untuk M, saya cari C je lah macam tadi. Iaitu Y sama dengan 3/2X tambah C. Nak cari C, kita tengok apa-apa sahaja titik di atas garisan yang kita nak cari. Which is kat sini kita ada sekolah punya 30. So saya masukkanlah 30. Iaitu Y dia 0, X dia 3 tambah C. So kat sini kita akan dapat ni 3 darab 3 9 9/2 tambah C. So C sama dengan -9/2. So dapat yang ni nilai C dia. Jadi saya masukkan balik untuk dapatkan persamaan Y sama dengan 3/2X tolak 9/2. Ini jawapan dia. Dia kalau you faham konsep ni senang je bab ni. Maka dia 5 tau. Okay. So ini adalah untuk soalan 2017. And then next 2018. Tengok pattern dia sama je. And then 2018 dia kata Raja 6 menunjukkan 2 garis selari PQ dan ST. So bila selari saya buat lambang selari lah PQ ST. So bila selari M dia akan sama lah. So M ni akan sama dengan M ni. Ni M akan sama. Lepas tu dia kata lagi dilukis pada suatu satu chartis, garis lurus QT adalah selari dengan paksi X. So QT selari dengan paksi X. Maksudnya saya tanda lagi selari. Ni garisan yang kedua. Ni sama dengan kawan ni, selari. Okey, kalau garisan selari dengan paksi X, nanti kita boleh dapat teruslah. Maksudnya dia straight terus kena dekat Y macam ni. So persamaan garis lurus QT ni adalah sini X dia 5, Y dia 3. So kat sini 3. Jadi persamaan garis lurus QT ni Y sama dengan 3. Bila garis lurus yang straight macam ni, selari dengan paksi X ataupun selari dengan paksi Y, kita tak payah kira M. Kita dapat terus persamaan dia. Okay, ni saya just revision sekali. Alang-alang dah nampak ni. And then dia kata persamaan garis lurus QT. Tengok. Saya baru mention. Okay, persamaan garis lurus QT, bila dia selari dengan paksi X, kita tengok je dia sentuh dekat Y. And then kena dekat mana? Dekat 3. Sebab ni X 5, Y 3. Jadi persamaan garis lurus dia just Y sama dengan 3. Itu je jawapan dia. Senang je. And then nombor B. Dia kata cari persamaan garis lurus ST. So saya nak cari ST. Garis lurus. Garis lurus tulis terus.
Y sama dengan MX tambah C. So, saya kena fikir macam mana nak cari M dulu. Lepas tu baru fikir C. So, untuk M, saya tengok ada tak 2 titik? Ada 2 titik. Tapi yang ni tak lengkap. K kosong. So, saya tak boleh nak cari M kalau tak lengkap. Jadi, saya refer dekat garisan sebelah dia. So, garisan sebelah dia ada dah persamaan. Ni persamaan dia. So, saya hanya perlu susun dalam bentuk Y equal to MX plus C lah. 2Y sama dengan 4X tambah 3. So, susun dalam bentuk Y equal to MX plus C. Saya nak Y je kat depan. Jadi, saya bahagi dengan 2. Bahagi 2. Bahagi 2. Jadi, dapat kat sini saya cut. Dapat Y sama dengan, ni pun dapat 2X tambah 3/2. So, ini untuk garisan ni. Jadi, saya dah dapat M dia. Iaitu M dia sama dengan 2 kat sini. M dia. Bila M ni 2, M ni pun 2 juga. Sebab dia orang sama. So, saya dah dapat M atas tu. Iaitu Y sama dengan 2X tambah C. Bila dah dapat M, senanglah. Iaitu nak cari C. Cari apa-apa sahaja titik yang berada di atas garisan yang kita nakkan persamaan. Which is sekarang garisan yang titik yang lengkap 5-3 ni lah. So, saya masukkan 5-3. Jadi, dekat sini saya akan masukkan Y sama dengan 3 sama dengan 2, 5 tambah C. So, dapat 3 sama dengan 10 tambah C. So, C sama dengan 3 tolak 10, negatif 7. Jadi, persamaan yang kita dapat adalah Y sama dengan 2X tolak 7. Ini adalah jawapan untuk B. Dapat persamaan. Nampak kan pattern dia sama je. And then C. Nilai K. Nilai K disebabkan dia memang di atas garisan yang memang kita dah cari tadi. Yang TS ni. ST pun TS sama je. So, saya just gantikan titik dia lah K kosong. Dapat lah sebab dia berada di atas garisan. Jadi, kita boleh guna garisan tu untuk cari nilai K. So, Y sama dengan 2X tolak 7. So, K kosong ni berada di atas garisan. Saya ganti je. Y dia kosong, X dia K. Macam tu. So, 7 sama dengan 2K. K sama dengan 7/2. Dapat jawapan. You nak bagi dalam pecahan boleh, dalam perpuluhan pun boleh. So, dapat dekat sini 3.5, you nak tulis 3.5 pun betul sahaja. So, ni jawapan dia untuk C. Okay. And then, the last question. 2019. Okay, 2019 ni lain sikit soalan dia. Okay, jom kita tengok. Dia kata rajah 3 menunjukkan garis lurus PRSQ, PRSQST. Alright, so 3 ni garis lurus dilukis pada suatu sarta chartis. Diberi bahawa PR dan ST. So, PR. Sekejap saya tanda. PR. Mana PR? PR dengan ST. Ni. Adalah selari. So, ni dengan ni selari. So, M dia orang sama. Ni M ni sama dengan M ni. Dan SQ sama dengan QT. SQ sama dengan QT. Iaitu dia orang ni 10 unit. So, ingat 10 unit ni bukan kecerunan Dia jarak. Sebab dia cakap jarak sini sampai sini T. 10. Dia macam soalan yang tadi yang ni. Jarak sini sampai sini. Dia bagi 10 kali ni. Yang soalan tadi ni 8. Tadi kita cari. Kali ni dia bagi kat kita 10. Jarak sini sampai sini. Q sampai T. S sampai Q. Macam tu. So, okay. Next dia kata, cari persamaan garis lurus PR. So, PR adalah dekat sini. Saya buat dengan merah. Senang sikit nak compare. Sini. Y sama dengan MX tambah C. So, itu aim saya. Saya nak kena cari M dengan C. Bagi PR ni. Okay. Then, saya tengoklah dekat sebelah ni. Sini tak ada 2 titik. Sini tak ada 2 titik. Soalan ni lain sikit nampak So, bila tak ada kedua-dua titik, saya tengok lagi apa yang saya boleh buat dekat sini. Saya nampak ini adalah
Y sama dengan 8. Maksudnya garis lurus ni, Y sama dengan 8 ni, kita tahu Y dia 8. T ni, X kita tak tahu berapa. Tapi Y dia saya tahu 8. Sebab kita memang tak boleh nak buat apa-apa sekarang. So, saya letak je apa yang saya boleh tahu. Q ni pun saya tahu X 8. Okay, sampai sini. Lepas tu, saya tahu SQ ni 10. Jarak dia. Ni. Bila jarak, ada formula jarak, cumanya jarang kita guna. Formula jarak adalah X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square punca kuasa. Ni memang ada dalam senarai formula, cumanya you kena tahu bila nak guna. Bila dia bagi jarak, kita kena gunalah. So, saya tengok jarak dah ada. XY ni dah ada. Ni X tak ada tapi Y ada. Maksudnya kita nak cari satu je. Satu nilai je yang tak ada kat sini X. So, saya boleh guna formula ni lah. Saya akan guna titik X 8 dengan negatif 20 untuk tahu titik ni. Sebab saya nampak itu je saya boleh cari sekarang. Okay. And then dari sini saya akan buat persamaan. D sama dengan, saya buat yang ni 2, yang ni 1 So, saya akan buat X tolak negatif 2 square tambah 8 tolak 0 square punca kuasa bersamaan distance dia dah bagi 10 jarak dia. Macam tu. So, kat sini saya akan dapat X tambah 2 square tambah 8 square. Punca kuasa saya gerakkan ke sana, dapat 10 kuasa 2. Macam tu. And then dari sini 10 kuasa 2, 100 sama dengan, ni kembangkan, saya kembangkan cara cepat. You kalau tak pasti, you boleh kembangkan satu-satu macam ni. Lepas tu ni ke sini, ni ke sini, ni ke sini, ni ke sini. Okay? So, ni cara satu-satulah. Saya nak buat cara cepat. Iaitu cara cepat saya just squarekan X kuasa 2, X square, X kuasa 2. Tambah 2 kuasa 2, 4. And then darab ke 3. X, 2, 2. So, dapat X darab 2, 2X, 2X darab 2, 4X. Macam tu. Ni cara cepat Kalau tak pasti, you kembangkan satu-satu balik. Tambah dengan 8 kuasa 2, 64. Jadi, dari sini saya hanya perlu selesaikan kuasa 2 lah. Sebab saya nampak ada kuasa 2 kat sini. So, kena susun sama dengan kosong. Iaitu X kuasa 2 tambah 4X. 64 tambah dengan 4 tolak 100. So, dapat tolak 32. And then ni kalkulator lah. Saya sambung ke bawah. Oh, terlebih ni pula. So, guna kalkulator kita akan dapat X sama dengan 4 dengan negatif 8. So, ni you kena buat dalam kurungan. Dalam kurungan sama dengan kosong. Ni saya buat kat bawah ni je So, patah balik akan dapat X tolak 4, X tambah 8. Macam tu. So, once dah dapat nilai yang ni, kita akan tengok balik dekat kawasan koordinat ni. Koordinat ni adalah di kawasan positif selepas kosong kat sini. So, selepas kosong, maksudnya X ni adalah 4 lah. So, saya dapat koordinat untuk Q ni 48. Dia lain sikit tahun 2019 ni. So, bila saya dah dapat koordinat ni 4, jarak yang ni ke sini pula 10. X dia. Sini sampai sini 10. So, tadi saya dah dapat 4. Saya tambah 10. Sebab dia bergerak 10 ke kanan. So, saya dapat 14. Jadi, kat sini, koordinat dia 14,8 lah. Dia macam tu. Dia banyak sikit step dia. So, siapa tak faham boleh tanya So, once saya dah ada dua koordinat ni, senanglah saya boleh cari M lah. Untuk cari M, saya akan buat M sama dengan kita akan guna koordinat negatif 20 dengan 14,8. So, saya ambil 8 tolak 0 per 14 tolak negatif 2. So, dapat 8 per 14 tambah 2, 16. So, 8, 18, 2. 1 per 2. M dia.
So, once saya dah dapat M, saya boleh cari C lah. Iaitu Y sama dengan 1/2X tambah C. So, untuk cari C, kita tengok dekat line yang kita nak cari. Titik yang berada di atas garisan yang kita nak cari, which is yang ni. So, tengok garisan apa, titik apa yang ada, -45. So, -45. Jadi, ganti saja Y dia 5. 1/2 -4 tambah C. So, dapat kat sini 5, 2, 2, -2 tambah C. So, C sama dengan 5 tambah 2, 7. Once dapat C, kita dah dapatlah persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan 1/2X tambah 7. So, soalan tahun 2019 ni rasanya student mesti terkejut lah. Dia lain sikit dari selalu. Dia guna jarak kali ni. Okay. So, ada apa-apa soalan tak? Sebab ni dah settle. Kita dah buat 5 soalan. 1, 2, 3, 4, 5. So, settle untuk yang ni. Kertas 2, SPM 2015 sampai 2019. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan dah? Okay. Kalau tak ada soalan, sampai situ saja. InsyaAllah nanti saya akan masuk bab lain pula, next class, kelas live. Jadi siapa yang ada cadangan, you nak I ajar bab apa, boleh komen, nanti I akan pertimbangkan untuk buat live. Okay? Okay, so sampai di situ saja. Okay, bye. Assalamualaikum.